Kami memohon maaf atas kesilapan teknikal sebentar tadi dan kita teruskan program kita pada malam ini. Anda sekarang bersama saya Ayub Mamat dalam segmen Mahir Semasa dalam siaran langsung yang disiarkan dari studio utama Planet Mahir di Damansara Perdana Putrajaya Selangor, Darul Ehsan. Untuk makluman semua, sebelum kita pergi lebih lanjut lagi rancangan kita pada malam ini, mungkin kita semua boleh share, like supaya majlis ilmu ataupun program rancangan ilmu ini dapat disebarkan dengan seramai mungkin untuk dimanfaatkan oleh kita bersama. Kerana apa yang kita bincangkan, yang akan kita bincangkan pada malam ini sangat berkait dengan diri kita, generasi kita dan negara kita, insya-Allah. Jadi sebelum saya lebih jauh dalam rancangan kita pada malam ini, saya mungkin ingin memperkenalkan apa itu Planet Mahir. Jadi ramai orang bertanya apa itu Planet Mahir. Planet Mahir ini adalah platform latihan secara online. Jadi anda ingin menjadi apa? Anda ingin menjadi tukang masak? Anda ingin menjadi pengacara? Anda ingin jadi apa saja? Planet Mahir menyediakan kursus-kursus dengan harga yang berpatutan untuk anda. Jadi jangan lupa layari website Planet Mahir untuk memilih bidang-bidang yang anda inginkan. Baik, saudara sekalian, kita pada malam ini ingin membincangkan satu tajuk yang saya cakap tadi yang begitu penting. Mungkin tajuk kita agak berat tetapi ia penting untuk pengetahuan ataupun untuk kita mengambil maklum dan berfikir secara bersama. Jadi pada malam ini kita akan bincangkan satu topik yang agak berat tapi menarik iaitu generasi pewaris. Generasi pewaris dengan cabaran semasa negara, dengan persekitaran, dengan faktor ekonomi, pandemik COVID, dan apakah bentuk ataupun corak generasi pewaris yang hendak kita bentuk ataupun yang hendak kita bina demi masa depan negara kita yang tercinta ini. Baik, bagi tujuan itu pada malam ini saya telah mengundang seorang tokoh ataupun tokoh yang terlibat begitu aktif dalam NGO pendidikan. Di sebelah saya ini adalah Datuk Yang Mulia Datuk Syed Anwar Syed Muhammad, iaitu Presiden Alumni GPMS Kebangsaan. Selamat datang ke studio Datuk. Terima kasih. Jadi pada malam ini kita nak bincang mengenai generasi pewaris. Jadi sangat sesuai sebagai seorang tokoh kesatuan pelajar ataupun aktivis pelajar yang cukup berpengalaman, yang cukup berpengetahuan untuk kita membincangkan mengenai generasi pewaris ini. Okey Datuk, untuk soalan pertama yang saya ingin kemukakan kepada Datuk, apabila kita bercakap mengenai pewaris bangsa, yang digambarkan adalah sesuatu yang kita akan tinggalkan untuk generasi akan datang yang akan mencorak masa depan negara dan bangsa kita ini. Jadi sebenarnya apakah yang dikatakan sebagai generasi pewaris? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Saudara Ayub Mamat dan Planet Mahir yang menjemput saya pada malam ini. Kita terus kepada apa yang dikatakan pewaris. Saya teringat kata-kata pemimpin ulung India, Gandhi. Beliau mengungkapkan apa yang kita ada hari ini, negara yang kita pimpin hari ini ialah kita pinjam daripada anak cucu kita. Apa makna sebenarnya? Di sini pemimpin ini ingin beritahu kepada kita bahawa apa sahaja yang kita ada pada hari ini, apa yang kita laksanakan pada hari ini ialah amanah, pinjaman untuk kita pastikan anak cucu kita di masa depan akan menerima ataupun kita tinggalkan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kita ada pada hari ini kepada mereka. Baik Datuk. Ya. Okey, sekarang ini apa yang Datuk jelaskan tadi itu cukup jelas, tetapi pada pandangan ataupun pendapat Datuk, bagaimana untuk membentuk ataupun membina pewaris masa depan? Ya, dalam konteks kita khususnya di Malaysia, bila disebut pewaris, sudah pastilah satu golongan, satu generasi yang akan
mewarisi apa yang kita ada pada hari ini. Dan ini yang penting kepada kita. Jadi jika kita alpa ataupun kita lalai dalam melaksanakan amanah yang diberikan kepada kita hari ini, apa yang kita bimbang, anak-anak kita, cucu-cucu kita, yakni pewaris kita itu tidak akan menikmati apa yang kita nikmat pada hari ini. Jadi macam mana kita nak, maksud saya kita nak membentuk ataupun kita nak menangani halangan cabaran-cabaran itu? Ya, bagi kita untuk membentuk pewaris, sudah pasti yang paling penting ialah pendidikan. Tidak lari, pendidikan merupakan faktor yang paling utama tunjang kepada kita untuk pastikan kita dapat membentuk generasi pewaris kita ini. Bila kita bercakap soal pendidikan, dalam agama kita pun menyebut bahawa ilmu itu amat penting. Nabi Muhammad SAW pun yang pertama, ayat yang pertama disampaikan ataupun turunkan kepada baginda juga menyentuh soal ilmu ini. Jadi ini yang saya kata Cik Ayub, tanpa pendidikan yang kukuh yang kita letakkan pada hari ini, tidak akan memberikan kebaikan kepada generasi pewaris kita untuk masa depan mereka. Okey, satu penjelasan yang sangat menarik sekali ya. Okey Datuk, sebagaimana Datuk sebutkan tadi, saya boleh kaitkan dengan soal jati diri ya. Bagaimana pembentukan jati diri itu mempengaruhi usaha ataupun keinginan kita untuk membentuk generasi pewaris. So sekarang ini kalau kita melihat berbagai cabaran, dugaan apatah lagi dengan dunia yang moden ini, dengan kehidupan persekitaran yang begitu mencabar pada ketika ini, kita melihat, saya melihat dari satu sudut bagaimana saya merasakan, mungkin pendapat saya tidak betul, tetapi saya ingin katakan bahawa masih ramai generasi kita yang seperti melupai tunjang utama, tunjang penting dalam kita membentuk generasi pewaris itu, iaitulah rukun negara. Ramai yang mungkin yang tidak tahu, tidak menghafal dan lebih parah lagi tidak menghayati pengisian rukun negara. Dan ini saya rasa cukup berkait rapat dengan bagaimana pembentukan generasi pewaris di masa depan. Jadi apa pandangan Datuk dalam perkara ini? Saya cukup bersetuju. Apa ini dikatakan bahawa rukun negara ataupun prinsip rukun negara ini perlu menjadi satu tiang pasak untuk kita membina jati diri generasi muda. Apa yang berlaku pada hari ini, seolah-olah anak-anak muda kita sebahagiannya telah hilang identiti diri mereka. Mungkin disebabkan mereka tidak mendapat suatu panduan yang kukuh untuk membentuk diri mereka, untuk pastikan jati diri mereka tetap utuh. Jadi berbalik kepada rukun negara ini, sememang dan sewajarnya, apatah lagi kita telah menyambut ulang tahun rukun negara yang baru lalu, kita sepatutnya memastikan rukun negara ini menjadi satu teras yang penting pada generasi muda, khususnya kita mulakan di sekolah. Kita laksanakan rukun negara di sekolah, kita wajibkan pelajar-pelajar memahami rukun negara itu sendiri dan bukan sekadar pandai membaca tapi memahami, menghayati dan insya-Allah melaksanakan prinsip rukun negara kita supaya mereka akan mempunyai jati diri yang kukuh dan padu. Jadi macam mana Datuk melihat dari segi tanggungjawab peribadi? Maksudnya itu inisiatif mungkin pihak sekolah perlu membuat menanam semangat ataupun menanam kepengetahuan mengenai rukun negara. Atas inisiatif jiwa sebagai generasi pewaris yang saya rasa kita perlu ada dalam setiap diri kita ni. Kita tidak bukan saja dalam konteks pelajar sekolah tetapi dalam konteks belia dan masyarakat keseluruhannya. Kalau kita lihat bukan saja orang muda tapi orang tua, orang dewasa, masyarakat keseluruhannya masih kurang mengetahui dan menghayati rukun negara yang menjadi teras untuk yang saya katakan tadi, pembentukan generasi pewaris. Silakan Datuk. Ya, sebagaimana yang sebut di awal tadi, pendidikan itu sendiri. Maknanya didikan itu penting. Sama didikan itu kepada anak-anak muda ataupun generasi hari ini atau dengan mudahnya generasi tua yang ada. Kadang-kadang mereka tidak dapat mengamalkan apa yang termaktub dalam rukun negara itu kerana mereka tidak mendapat didikan daripada awal. Maaf saya sebut, kalau kita lihat Pancasila, bagaimana kita lihat orang-orang di Indonesia
apabila mereka melihat bendera mereka jatuh pun, mereka akan mengambilnya untuk pastikan bendera mereka tetap tegak dan dilihat sebagai satu lambang kepada jati diri mereka di sana. Berbanding dengan kita, saya tidak mengatakan secara keseluruhan, tetapi berbanding dengan kita di sini, segelintir anak-anak muda kita, malah kita sendiri, kadang-kadang apabila kita melihat bendera jalur gemilang jatuh pun, kita pandang tak pandang saja. Jadi ini penting. Sebab itu saya sebut didikan itu. Perlu kepada didikan untuk pastikan apa yang disebut tadi dapat dicapai. Tok, saya pun pernah orang kata mengalami peristiwa-peristiwa yang agak menarik. Contohnya waktu saya aktif dalam NGO, kempen pacak bendera di kenderaan tu. Banyak orang yang, ada juga orang yang tidak mahu menerima bendera itu. Betul. So, saya tidak dapat gambarkan bagaimana jiwa dan nurani mereka itu terhadap negara. Jadi maksud saya, kalau kita tidak mempunyai sikap ataupun sifat mencintai negara, mana mungkin kita boleh menjadi generasi pewaris yang seperti apa yang kita kendaki. Mungkin Datuk boleh komen sikit. Apa yang berlaku sebenarnya kerana kita tidak menghayati. Kita tidak menghayati khususnya rukun negara ini. Sebab itu sebut tadi, apabila kita diberi satu didikan yang baik, diajar dengan baik apa itu rukun negara, mereka fahami, mereka hadami dan akhirnya mereka hayati, dan insya-Allah saya cukup yakin dan percaya tidak berlaku perkara-perkara yang boleh menggambarkan sifat ataupun sikap kita rakyat Malaysia seterusnya, rakyat Malaysia yang tidak mempunyai jati diri yang kukuh dan kuat untuk kita serahkan nanti kepada generasi pewaris kita. Okey, Datuk. Mungkin apa yang saya boleh rumuskan apa yang kau kata, kurangnya kesedaran. Dari segi pendidikan itu satu bahagian, tapi dari segi kesedaran. Bagaimana Datuk melihat kesedaran masyarakat kita? Kesedaran mengenai, secara umumnya kita melihat rakyat Malaysia masih mempunyai jati diri yang baik, rasa kasih, sayang kepada negara, kepada bumi bertuah ini masih dalam kita katakan baik. Tapi apa yang saya sebut tadi, segelintir yang dilakukan ini yang perlu kita perbaiki. Kerana kita tidak mahu. Kerana yang sedikit ini akan membesar, akhirnya satu wabak yang akhirnya kita tak dapat bendung, dan sudah pasti itulah yang akan kita tinggalkan kepada generasi kita. Sebagai disebut oleh Gandhi, kita pinjam. Jadi kita nak kembalikan yang barang yang kita pinjam itu lebih baik daripada apa yang kita pinjam. Jika kita tidak diasuh, dididik sekarang, maka sudah pastilah generasi pewaris kita akan merupakan generasi yang lebih teruk daripada apa yang ada pada hari ini. Ini yang perlu kita lihat hari ini, dan kita perlu bergerak secara bersama, bersatu, berpadu untuk pastikan cita-cita murni kita untuk penghayatan, pengamalan jati diri itu akan tetap kukuh dalam jiwa kita. Okey saudara, kita melihat ataupun kita telah mendengar satu pandangan yang cukup baik, satu idea yang cukup meyakinkan bagaimana Datuk mengupas soal kesedaran, soal jati diri, soal peranan, soal semangat, terutama soal penghayatan terhadap rukun negara yang menjadi teras penting kita sebagai rakyat negara ini, Datuk. Okey, sebelum kita meneruskan bual bicara kita pada malam ini, kita boleh terus like, share sebanyak-banyaknya kepada rakan-rakan di luar sana untuk kita berkongsi ilmu hasil daripada perbincangan kita pada malam ini. Dan bersama saya pada malam ini adalah Presiden Alumni GPMS Kebangsaan, Datuk Syed Anwar Syed Muhammad. Datuk baru saja menang dipilih sebagai presiden. Jadi saya mewakili Planet Mahir mengucapkan tahniah lah. Terima kasih. So sebagai aktivis, Datuk ni bukan orang baru dalam dunia NGO. Beliau merupakan adalah orang yang sangat penting dan berpengaruh, di mana idea-idea beliau diguna pakai untuk
bidang-bidang yang berkenaan. Jadi sebelum kita teruskan kita punya program kita pada malam ini, apa kata kita rehat sebentar, tetapi sebelum itu teruskan like, share, sebarkan seberapa banyak like dengan rakan-rakan ataupun sahabat-sahabat kita di luar sana. Terima kasih kerana masih lagi terus setia dengan siaran secara langsung yang disiarkan dari studio utama Planet Mahir di Damansara Perdana, Petaling Jaya, Kuala Selangor, Darul Ihsan ini. Dan teruskan share, teruskan like. Kita jumpa selepas ini. Bahawa ingin menjadi seorang barber memerlukan bakat yang tinggi. Kerja akan menjadi anda ada kerja lain, mungkin ada kerja lain kan. Tapi anda sangat berminat dalam profesi ini, of course anda boleh jana pendapatan daripada jadi seorang barber ni lah. Even kalau anda tak kerja, tak menjana pendapatan, jika anda ada keluarga, ada anak, anda boleh potong rambut anak-anak, ada keluarga, dan dekat situ akan ada lebih point, ada yang paling detail. Dah sampai masa dia, saya fikir kita share ilmu ini dengan semua masyarakat. Tahun ini saya akan berumur 70 tahun. Umur meningkat, kesihatan melemahkan. Alhamdulillah, sehingga sekarang saya sihat walafiat. Tak payah makan ubat apa-apa. Saya namakan terapi ini bertemu. Berterapi mudah. Boleh buat di mana saja, pada bila-bila masa, untuk diri sendiri, untuk keluarga. Boleh buat semasa tengok TV, semasa dalam kereta, semasa tengah kerja, semasa tengah di restoran. Amat senang. Dalam kursus saya akan mengajar terapi tangan, terapi telinga, terapi kepala dan terapi muka. Terapi ini untuk kesihatan dan kecantikan. Jadi terapi kita ini menyeronokkan dan senang. Tuan-tuan dan puan-puan boleh belajar dengan senang. Tengok video, tuan-tuan dan puan-puan terus boleh buat. Bye-bye. Jumpa saya di planetmahir.com, Gedung Ilmu Online. Okey, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi dalam siaran secara langsung daripada studio utama Planet Mahir, Damansara Perdana, Petaling Jaya, Selangor, Darul Ihsan. Bersama saya pada malam ini iaitu Yang Mulia Datuk Syed Anwar Syed Muhammad, Presiden Alumni GPMS Kebangsaan, yang kita undangkan khas ke studio pada malam ini untuk kita membincangkan tajuk kita pada malam ini iaitu generasi pewaris. Jadi jangan lupa sebelum saya teruskan program ini, kita terus like, share supaya ilmu ataupun idea-idea yang dicetuskan oleh tetamu kita pada malam ini ataupun hasil perbincangan kita pada malam ini dapat kita kongsikan bersama, kerana bagi saya ia cukup bermanfaat dan penting kerana ini adalah soal masa depan negara kita. Okey Datuk, saya nak teruskan soalan saya mengenai sistem pendidikan ini. Jadi sejauh mana Datuk melihat sistem pendidikan kita ni
mampu orang kata menjadi pemangkin ataupun membentuk generasi pewaris ini? Ya. Sistem pendidikan kita merupakan satu sistem, pada saya sistem yang cukup baik, yang kita persembahkan untuk membina generasi muda kita. Cuma kita juga harus faham bahawa sistem pendidikan ini dia tidak bersifat statik. Dia harus bergerak berdasarkan perkembangan semasa. Kalau saya boleh ambil contoh, kalau zaman saya dahulu, kita berkenalan dengan mesin type. Tapi anak muda hari ini berkenalan dengan komputer. Mungkin di masa depan, perkara lain pula akan diperkenalkan. Sebab itu Saidina Ali menyebut kepada kita bahawa untuk kita mendidik generasi hari ini, dia adalah sebagaimana waktu yang kita akan berikan kepada mereka. Jangan waktu yang kita dahulu dapat pendidikan, kita beri pendidikan kepada anak-anak kita, sudah pastinya tidak ada keserasian dan kesinambungannya. Jadi berbalik kepada sistem pendidikan, kita melihat hari ini walaupun saya katakan bahawa dia baik, tapi kadang-kadang kita lihat ada sedikit sebanyak cacat marbanya, kekeliruannya. Mungkin disebabkan perubahan kepimpinan di peringkat Kementerian Pendidikan khususnya, atau apatah lagi perubahan kerajaan yang menentukan dasar. Jadi perkara-perkara semua ini juga akan mendatangkan kesan kepada pelajar-pelajar kita. Saya sering menyebut, Cik Ayu, anak-anak kita ini bukannya tikus makmal. Dan cikgu-cikgu kita tikus makmal. Dan cikgu-cikgu kita di luar sana itu yang bekerja siang dan malam untuk pastikan sistem kita baik, bukannya pembantu makmal. Maksudnya kita tidak boleh membuat ulang kaji ataupun mengkaji mereka untuk kita pastikan sistem itu baik ataupun tidak. Sebab itu saya harap selepas ini mungkin di kesempatan ini saya boleh sebut satu Suruhanjaya Pendidikan perlu dilaksanakan oleh pihak kerajaan supaya apa saja sistem yang diubah akan diubah di Parlimen. Tidak sewarna-warnanya oleh menteri yang nak mengubahnya, oleh kepimpinan kementeriannya. Tak boleh, kerana kita bimbang. Ia akan mendatangkan kesan kepada anak-anak kita. Ini dari segi pendidikan. Sebab itu daripada awal pun saya sebut, tanpa pendidikan yang sempurna, kita gagal melaksanakan tanggungjawab kita untuk membina generasi pewaris yang kita harapkan lebih baik daripada kita di masa depan. Okey Datuk, sungguh menarik sekali pandangan untuk idea Datuk. Itu tadi yang Datuk sebut, pelajar bukannya tikus di makmal dan guru bukan pembantu makmal yang menggaji tikus. Yang menggaji tikus. Ya. Okey, situ ada satu perbandingan yang cukup menarik sekali Datuk. Okey, bagaimana Datuk melihat saya ingin pergi kepada alam persekolahan. Bagaimana Datuk melihat tadi sistem pendidikan? Ini kaitannya mereka yang masih di bangku sekolah ini yang boleh kita ceritakan mengenai untuk menjadikan golongannya sebagai golongan pewaris yang hebat untuk masa depan negara kita. Bagaimana Datuk melihat generasi ini? Ya. Sama ada yang di bangku sekolah, sama ada yang di sekolah menengah ataupun yang berada di IPT, jawapan saya tetap satu, iaitu didikan. Pendidikan ini cukup penting. Kalau kita nak mereka jadi lebih baik daripada kita, pastikan sistem pendidikan kita bukan sekadar sistem, pelaksanaan sistem itu juga perlu di atas landasan yang sempurna. Dan saya cukup yakin insya-Allah kita tidak akan berhadapan dengan masalah kalau kita melaksanakan sistem itu dengan sempurna, khususnya oleh sahabat-sahabat kita warga pendidik yang siang dan malam bekerja bertukus lumus untuk pastikan generasi pewaris ialah generasi yang terbaik di masa depan. Nampak semangat Datuk Ahmad ya. Ini saudara, apabila kita bercakap mengenai generasi pewaris, dan yang berbicara mengenai generasi pewaris ini adalah aktivis pelajar. Jadi soal pendidikan itu berada dalam jiwanya. Perjuangan mengenai pelajar, pendidikan itu berada dalam jiwanya. Jadi kata-kata Datuk ni memang sangat menyentuh perasaan lah. Kerana
memang bidang Datuk lah. Saya tabik Datuk. Ya, terima Okey, kasih. macam ni Datuk. Kalau kita lihat tadi Datuk cakap dari segi pendidikan, dari segi pelajar atau di peringkat sekolah saya melihat mungkin sebelum-sebelum ini ibu bapa lah. Ibu bapa banyak di kalangan ibu bapa, bukan semua tapi kebanyakan ibu bapa yang menyerahkan tanggungjawab untuk mendidik ataupun membentuk anak-anak itu di sekolah tanpa peranan ibu bapa itu sendiri. Jadi bagaimana Datuk melihat peranan ibu bapa ataupun mungkin peranan Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG dalam konteks topik yang kita bincangkan pada malam ini? Silakan Tok. Ya. Satu istilah yang saya sentiasa sebut di mana-mana. Saya ingatkan kepada diri saya sebagai seorang bapa dan juga kepada ibu bapa sekalian bahawa kita bukannya menternak anak-anak, tetapi kita mendidik mereka. Menternak dengan mendidik suatu perkara yang amat berbeza. Sebab itulah saya sentiasa sebut bahawa kewajipan tanggungjawab kita sebagai ibu bapa mendidik anak-anak. Jangan kita lepaskan 100% pada cikgu di sekolah. Kerana masa mereka banyak ataupun lebih lama bersama kita. Jadi kita kena pastikan guru telah pun menyampaikan apa yang telah digariskan kepada mereka dan kita kena pastikan anak-anak kita melaksanakan dan kita memberikan penambahbaikan kepada mereka. Dan berkaitan dengan PIBG itu juga. Dia sebut PIBG, Persatuan Ibu Bapa dan Guru. Maknanya kombinasi ibu bapa dan guru amat penting untuk pastikan kemenjadian pelajar kita. Walaupun sistem kita bagus, tetapi kalau tidak ada kombinasi hubungan yang padu daripada ibu bapa dan guru ini, saya cukup yakin kemenjadian pelajar-pelajar kita tidak akan terjadi sebagaimana yang kita harapkan. Datuk, saya dengar Datuk cakap selain Terengganu. Datuk orang Terengganu? Ya. Oh, dekat Terengganu kat mana Datuk? Biasalah, di mana kita berada, identiti kita tidak boleh kita ubah. Tapi Datuk dekat Losong. Losong terkenal dengan keropok, dengan keropok Losong. Ya, betul. Ya, yuk. Okey Datuk, kita tak nak tegang-tegang sangat. Tapi itulah apa yang Datuk lontarkan pada kita malam ini. Sungguh menarik sekali. Saya terkesan apa yang Datuk sebut. Apalagi untuk pengetahuan semua, Datuk Yang Mulia Datuk Anwar Syed Muhammad ni adalah seorang guru dulu. Beliau seorang guru. Mantan guru lah. Ya, mantan. So jiwa pendidikan itu adalah jiwanya, adalah kehidupannya. Datuk, saya nak pergi sikit kepada soal masalah Datuk. Saya melihat banyak sejak kebelakangan ini isu-isu masalah disiplin pelajar. Ada yang viral di Facebook, kes bully ataupun seumpamanya. Macam mana Datuk melihat perkara ini dalam konteks generasi pewaris? Maksud saya, bagaimana cara menangani masalah ini untuk sedangkan kita sekarang sedang berfikir ataupun sedang mempersiapkan generasi kita sebagai pewaris negara. Jadi isu-isu seperti ini masih lagi berlaku. Soal bully itu katanya 10-20 tahun dulu popular, tapi masih juga berlaku. Bagaimana Datuk melihat ni? Saya rasa bukan 10-20 tahun. Sebenarnya isu bully ni orang kata dah lama berlaku. Ya, tetapi mungkin ketika itu tidak ada sebarang teknologi di hujung jari yang mana apa yang berlaku seluruh negara khususnya dapat mengetahuinya. Itu pada saya itu perkara biasa. Okay. Dan kadang-kadang ianya dari segi peratusnya amat kecil. Walau bagaimanapun, kita jangan anggap walaupun angkanya kecil, peratusnya kecil, kita boleh biarkan begitu saja. Sebab itu saya lihat apa yang dilaksanakan oleh pihak Kementerian Pendidikan khususnya untuk mengatasi masalah bully ini berada dalam dasar yang betul. Cuma sekarang kita masih berbalik kepada peranan kita, ibu bapa dan penjaga untuk pastikan apa yang disebutkan itu masalah bully ini dapat kita sifarkan. Kita tidak mahu walaupun daripada dulu ia telah berlaku jadi satu budaya yang kekal selama-lamanya. Hanya tangan kita yang boleh mengubah. Kalau kita mampu, kalau kita yakin, saya rasa
insya-Allah kita mampu mengubah. Jadi maknanya kita boleh ya? Boleh. Tidak ada halangan, hanya peluang. Tiada halangan, hanyalah peluang. Bila kita fikirkan boleh, insya-Allah kita boleh laksanakan. Itu dia kata-kata seorang mantan guru. Tapi mungkin ada yang tertanya, bagaimana hebatnya Datuk bercakap soal motivasi ataupun semangat. Datuk ni dulu kalau tak salah saya dah guru kaunselor, betul? Ya. Dia kaunselor, jadi orang yang hebat lah. Sesuai berbicara mengenai topik kita pada malam ini. Okey saudara, jangan lupa teruskan like, share. Ya Datuk, kita minta kepada semua sahabat-sahabat kita yang sedang menonton untuk share dan like siaran langsung kita pada malam ini. Kita bawakan langsung dari studio utama Planet Mahir di Damansara Perdana, Petaling Jaya, Kuala Lumpur, Selangor. Terbabas ni Datuk. Kuala Lumpur. Teringat Kuala Lumpur je. Okey Datuk, ini ada satu soalan yang agak menarik yang saya daripada semalam saya rasa saya nak tanya Datuk. Sebagai seorang aktivis pelajar, sebagai seorang aktivis NGO. Sekarang usia pemimpin belia tu panggil adalah 40 tahun ke bawah. Dan saya difahamkan dalam pindaan akta pertubuhan atau akta Akta Pertubuhan Belia. Akta Pertubuhan Belia yang telah menurunkan hak daripada 40 ke bawah kepada 30 ke bawah. Jadi mungkin Datuk boleh jelaskan perkara ini dalam konteks topik kita pada malam ini. Pada saya mudah saja. Kita jangan jadi anjing yang menyalak bukit. Anjing yang menyalak bukit kerana tidak akan mendatangkan faedah. Akta ini telah pun diuluskan. Sebelum akta diuluskan, memang kita memperjuangkan supaya hak umur ini tidak sehingga umur 30 tahun. Dan sekarang, ianya telah pun diputuskan. Tinggal lagi bagaimana kita, generasi pertengahan dah saya kira, yang berumur 40 tahun, 45 tahun, apakah peranan mereka untuk menyiapkan adik-adik kita yang 30 tahun ke bawah. Kalau tak berserang sekarang, 15 hingga 30. Apa yang kita perlu laksanakan? Kita kena perbanyakkan perkadiran, kita perbanyakkan bagaimana mereka boleh berhadapan dengan awam, bercakap dengan lantang, lancar dan sebagainya. Kita perlu membina mereka. Usah kita petikai lagi mengapa dilaksanakan 30 tahun. Mengapa dilaksanakan 40 tahun. Itu telah berlalu. Kita kena berjalan terus ke depan, mencari bagaimana kita nak menyelesaikan masalah. Kerana kita beritahu mereka yang berjaya, mereka yang cemerlang ialah mereka yang menyelesaikan masalah. Dan mereka yang gagal, mereka yang mencari masalah untuk tidak melakukan apa-apa. Okey Datuk. Terpeguh, ternganga saya dengar Datuk cakap. Mencari masalah, jangan menjadikan masalah itu untuk menyelesaikan masalah. Kurang lebih begitu? Bolehlah. Okey Datuk. Jadi maknanya belia-belia kita, remaja-remaja kita panggil remaja lah, kalau 30 tahun ke bawah tu lebih kepada soal remaja lah. Dan ini merupakan satu cabaran kepada golongan berkenaan untuk orang kata mendidik diri, melatih diri, ataupun kita kata kilang lah. Kilang untuk kita melahirkan generasi pewaris kita masa depan negara kita, untuk masa depan negara yang tercinta ini. Jadi Datuk, ada satu lagi soalan yang bermain di fikiran saya ni. Ini agak panas sikit lah Datuk. Mungkin Datuk boleh memberi pandangan sikit mengenai politik sikit, tapi masih dalam ruang lingkup tajuk kita pada malam ini. Bukan kita nak berpolitik, tapi kita nak mendengar pandangan Datuk mengenai perkara ini. Seperti mana yang kita tahu bahawa had umur mengundi itu adalah sekarang ni daripada 21 tahun diturunkan kepada 18 tahun. 18 tahun ni boleh dikatakan masih golongan remaja lah tu. Golongan remaja lepas sekolah tu. Lepas sekolah SPM. Jadi SPM. Jadi bagaimana Datuk melihat senario ini, senario untuk ke depannya, dan apabila berlaku begini, bagaimanakah peranan golongan ini dalam mewarnai proses untuk kita melahirkan atau membentuk generasi pewaris?
Pada saya bukan peranan golongan ini, tapi peranan kita. Peranan kita golongan dewasa yang lebih dewasa daripada mereka yang berumur 18 tahun ini. Apakah yang kita perlu sediakan? Bentuk manakah yang perlu kita sediakan? Acuan bagaimana kita perlu sediakan supaya mereka tidak tertinggal dalam arus masa depan. Apatah lagi bila kita sebut soal politik. Sebab pada saya politik perlu ada. Kita perlu berpolitik. Politik matang. Politik yang meraihkan pelbagai kefahaman yang perlu kita terapkan kepada anak-anak muda ini supaya walaupun mereka muda tapi mereka lebih matang dan mereka dapat menilai politik itu dengan meletakkan di awal tadi saya sebut prinsip hukum negara sebagai teras untuk mereka pastikan apa jua ideologi mereka ada, mereka pastikan agama, bangsa, tanah air tetap menjadi tunjang utama kita. Jadi soalnya, apakah kita perlu sediakan untuk mereka? Bukan mereka sediakan untuk diri mereka kerana mereka perlu tunjuk ajar bimbingan daripada kita. Okey, semakin menarik saudara. Teruskan share, like untuk kita terus mendengar pandangan-pandangan yang menarik daripada Yang Mulia Datuk pada malam ini. Datuk Presiden Alumni GPMS Kebangsaan. Ya. Jadi apa peranan persatuan ataupun pertubuhan Datuk lah, mungkin dalam konteks generasi pewaris ini? Silakan. Okay. Alumni GPMS ini kita tubuhkan kurang lebih 7 tahun yang lepas. Oh, dah lama tu ah. Setelah akta pertubuhan belia diubah menghadkan umur belia kepada 40 tahun. Jadi apabila akta itu dah bermula, mereka yang berumur 40 tahun ke atas tidak ada tempat untuk meneruskan sumbangan mereka kepada tanah air mereka, khususnya dalam bidang pendidikan. Maka kita tubuhkan alumni GPMS. Namun alumni GPMS kita bukan bersifat melaksanakan aktiviti-aktiviti sebagaimana yang dilaksanakan oleh GPMS. Kita lebih membantu GPMS, menjadi abang kepada GPMS, menjadi fasilitator kepada GPMS untuk sama-sama kita pastikan asas perjuangan yang diletakkan sejak tahun 48 itu tetap diteruskan walaupun umur pemimpin ahli GPMS dah berada di tahap insya-Allah di masa depan 30 tahun ke bawah. Jadi kita lebih kepada membantu GPMS dan yang kedua kita lebih kepada melihat dasar-dasar khususnya yang berkaitan dengan pendidikan untuk kita berikan pandangan kita pada kerajaan bagaimana untuk kita perkasakan lagi sistem yang ada sama ada di sekolah, sama ada di IPT supaya apa yang saya sebutkan sistem itu sendiri akan mampu mengolah dan mengadun generasi pewaris sebagai generasi yang terbaik di masa depan. Okey Datuk, terbaiklah idea-idea Datuk tu. Pandangan yang pernah sama mengenai alumni GPMS. Ya. Yang dipimpin oleh Datuk. Bila Datuk dipilih baru ni Mesyuarat Agong baru lagi ya? Sekitar sebulan yang lepas. Tahniah Datuk. Ya, terima kasih. Kita dah hampir ke penghujung rancangan kita pada malam ini. Saya nak tanya satu soalan ringan je untuk Datuk. Apakah bentuk ataupun wajah masa depan negara yang ada dalam fikiran Datuk? Mungkin kita boleh share. Ini bukan nak soal angan-angan tapi soal apakah yang Datuk fikirkan? Saya sebenarnya mengimpikan sebuah negara yang mana di dalamnya terdapat pelbagai golongan ataupun pelbagai agama, bangsa yang hidupnya lebih harmoni, lebih aman, lebih makmur daripada hari ini. Apa yang saya lihat, punca masalah kita hari ini, punca perbalahan kita hari ini, kalau kita boleh istilahkan sebagai perbalahan disebabkan kita gagal menguruskan sistem politik kita. Kita mempunyai fahaman politik yang pelbagai tapi kita tak mampu untuk meraihkan ideologi itu. Sebab itu saya biasa sebut politik ialah ideologi. Politik bukan iktikad. Dia tidak ada kaitan dengan iktikad kita. Kalau yang Islam, kita menghadap
kita menyembah yang satu. Walaupun ideologi kita berbeza. Jadi impian saya, jika saya tiada pun di dunia ini, saya ingin melihat anak cucu saya menikmati keharmonian kehidupan bermasyarakat pelbagai bangsa dan agama lebih baik, lebih harmoni, lebih aman daripada apa yang ada pada hari ini. Menarik sekali Datuk, super sekali pandangan Datuk, apa yang Datuk inginkan mengenai masa depan ataupun apa yang ada di fikiran Datuk. Saya kalau cakap politik ni saya lebih semangat Datuk sebab background saya menulis mengenai politik Datuk. Boleh. Tapi apa mungkin Datuk ingin simpulkan perbincangan kita pada malam ini? Datuk bercakap soal jati diri, Datuk bercakap soal masalah, Datuk bercakap soal cabaran, Datuk bercakap soal akhlak, soal pendidikan dan sebagainya. Mungkin Datuk ingin, apa rumusan Datuk untuk ke semua isu-isu yang telah kita bahaskan pada malam ini? Ya. Pada saya, setiap penyakit itu ada obatnya. Setiap masalah ada jalan penyelesaiannya. Jadi, apa yang kita bincang pada malam ini, kita kena pasti masalah, kita kena cari bagaimana untuk menyelesaikan masalah ini supaya kita bukan saja pandai bercakap, tapi kita mampu memperbaiki segala kepincangan yang ada. Dan sudah pastinya, untuk menyelesaikan segala permasalahan ini, kita perlukan ikatan kukuh dan padu daripada semua yang terlibat, tanpa kita ambil kira sebenarnya sebut tadi ideologi kita letak kiblat kita di mana, iaitu kiblat kita nak pastikan yang kita ada hari ini ialah kita nak kembalikan kepada generasi pewaris yang sudah pasti mereka mengharapkan lebih baik daripada apa yang kita nikmati pada hari ini. InsyaAllah, jika ikatan itu ada, kita mampu mengubah dan kita boleh mengubah segala kepincangan yang ada pada hari ini. Datuk, mungkin sebelum kita mengakhiri program ini, Datuk mungkin ada ingin sampaikan sesuatu. Apa yang saya ingin katakan sekali lagi bahawa untuk menjadi generasi pewaris yang cemerlang, kita yang akan mencorakkan pada hari ini. Dan warna yang bakal kita warnakan itu, tulisan yang bakal kita tulis itu, terasnya ialah pendidikan. Jadi pastikan pendidikan yang kita berikan kepada anak-anak kita cukup sempurna. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak Planet Mahir yang memilih saya pada malam ini untuk sama-sama berkongsi sedikit pengalaman yang saya ada, dan saya harap cukuplah walaupun sepatah yang saya sebut diamalkan oleh semua. InsyaAllah pulangan itu Allah SWT yang akan menilainya. Okey, terima kasih banyak Datuk Yang Mulia Datuk Syed Anwar Syed Muhammad, Presiden Alumni GPMS Kebangsaan. Datuk, saya pun rasa seronok mendengar perbincangan kita pada malam ini, sampai dah hampir 1 jam kita, macam sekejap je. Jadi itu menggambarkan betapa ilmu yang kita bincangkan pada malam ini itu masuk ke dalam sanubari kita. So kita akan rasa seronok, kita rasa cepat berlalu waktu kerana banyaknya idea-idea ataupun ilmu-ilmu yang diberikan oleh Datuk pada malam ini. Okey, kita akan berakhir di sini, tapi sebelum itu saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Datuk kerana sudi menjadi tetamu saya pada malam ini dalam program Mahir Semasa dengan tajuk Generasi Pewaris. Untuk makluman semua, segmen Generasi Pewaris ini akan terus ke udara setiap minggu, iaitu pada setiap Isnin malam Selasa. Setiap minggu akan ke udara secara langsung ini dari studio Planet Mahir Damansara Perdana Petaling Jaya Selangor Darul Ihsan ini. Jadi jangan lupa untuk anda terus menonton, terus like, terus share, dan jangan lupa nanti kita jumpa lagi dalam secara langsung yang berikutnya. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada malam ini memberi manfaat yang tidak sedikit kepada semua. Saya Ayub Muhammad, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.